Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya nak bincangkan sekarang kaedah menyediakan rancangan perniagaan. Banyak akaunten, ramai akaunten dan juga usahawan dan pengarah mempunyai banyak kaedah dalam langkah-langkah untuk menyediakan rancangan perniagaan. Dan langkah-langkah mereka ini agak bercelaru dan tidak sistematik dan dia tidak teratur hingga kan tidak membolehkan kita menjustifikasikan rancangan perniagaan kita. Tapi apa langkah yang saya nak kongsikan ini, dia berbentuk sistematik di mana kita menyediakan rancangan itu langkah demi langkah supaya setiap langkah yang kita buat ada asasnya kepada langkah yang sebelumnya. Jadi demikian mudah kita capai, kita justifikasikan rancangan perniagaan kita. Di waktu yang sama kita boleh selitkan segala strategi dan model yang perlu dalam pembentukan rancangan perniagaan. Saya ada 12 langkah sini dan saya akan langkah tersebut adalah saya ringkaskan seperti berikut. Pertama sekali, analisis jurang. Kita bandingkan syarikat kita dengan benchmarking dengan industri dan kita dapat SWOT kita dan best practices kita dan kita tahu kekuatan dan kelemahan syarikat kita dan sebagaimana ini penting kerana dengan memahami diri kita, kita dapat pergi ke langkah kedua iaitu membentuk produk yang kita mempunyai kekuatan yang menghasilkan faedah yang pelanggan mencari dan juga persaingan tidak dapat bersaing disebabkan kelebihan yang ada pada produk kita. Itu langkah yang kedua. Dan kemudian kita juga menetapkan harga supaya segala jualan kita berasaskan kepada harga. Dan kalau kita nak pastikan bahawa perniagaan kita berterusan, ada sustaining power, harga eloklah mempunyai harga yang kuat, profit margin ataupun keuntungan untung kasar yang tinggi supaya ini dapat menjaminkan kita berkekalan dalam perniagaan kita. Dan kalau kita letakkan harganya, kita mesti tahu apakah kos dia. Kita tahu bahawa kos dia banyak di situ, tidak ada kos tetap, kos berubah. Dan juga langkah yang kedua juga akan menentukan apakah volume ataupun jumlah kuantiti jualan yang perlu kita capai untuk perniagaan ini. Dan kita boleh buat perniagaan ini bergantung pada saiz dia. Ada perniagaan yang perlukan saiz yang besar untuk ia menjadi viable, ada yang perlu kecil dan ada juga yang perlu merubahkan strategi perniagaannya supaya ia menjadi viable. Jadi pembentukan strategi bermula daripada langkah kedua itu sendiri. Apabila kita membentuk produknya, kita terpaksa memikirkan tentang produk strategi kita, pricing strategi kita, berasaskan kepada persaingan dan kekuatan diri kita. Kalau persaingan hebat di satu kawasan, kita mungkin tidak menumpukan kepada kawasan itu dan kita membentuk produk dan strategi pemasaran kita berasaskan pada kekuatan dan kelemahan pihak lawan. Dan langkah yang ketiga, kita mencari kelebihan produk kita, what we call the competitive advantage.
ataupun the competitive edge. Dan ini penting kalau kita tidak mempunyai kelebihan daripada persaingan kita. Sebagaimana saya katakan pada banyak ceramah saya, eloklah kita jangan masuk dalam perniagaan. Kita hanya masuk dalam perniagaan apabila kita dapat menghasilkan produk yang mempunyai kelebihan. Dan ini menjamin viability ataupun feasibility perniagaan kita. Yang keempat, kita masuk dalam apa yang dinamakan analisis cost, volume dan untung. Dan ini penting kerana kita model ini akan menentukan saiz pasaran. Saiz pasaran tu berapa, adakah 10,000 unit sebulan ataupun 20,000 unit ataupun 50,000 unit jualan untuk kita dapat mengekalkan perniagaan kita. Dan dalam model cost, volume, untung ni kita paksa kaitkan dengan kos tetap, kos berubah, harga dan volume. Dan kita kena gunakan formula untuk mencari titik pulangan kos kita dan berapakah sasaran keuntungan kita. Formula ini mudah saja, dan apabila kita apply formula ini, jawapan-jawapan yang saya sebutkan tadi akan terkeluar dan akan membolehkan kita pergi kepada langkah yang kelima, iaitu apakah segmen pasaran yang kita nak sasarkan, kita nak tujukan. Dan segmen pasaran kita perlu dapat menampung model perniagaan yang kita cadangkan tadi dan kos yang kita dapat hasil daripada kos volume hutang tadi. Kalau ia tidak dapat disesuaikan, maka sekali lagi perniagaan kita tidak dapat diteruskan. Jadi langkah yang keempat akan membolehkan kita membincang ataupun menimbang atas langkah yang kelima, iaitu segmen pasaran itu mesti ada purchasing power untuk membeli model perniagaan yang kita cadangkan dalam langkah 4. Dan apabila kita dah dapat segmen pasaran kita boleh dapat 2-3 segmen, tak kisahlah. Tetapi yang penting sekali, it must be able to sell that targeted volume of sales. Otherwise your business is no longer viable or no longer valid. Apabila kita dah kenal pasti segmen, kita buat profile tentang segmen itu. Siapakah dalam segmen tu, pelanggan-pelanggan, apakah kehendak, keperluan dan taste dan trend mereka. Dan kemudian kita pergi ke langkah ke-6, iaitu strategi pemasaran yang kita namakan 4P tu. Dan strategi pemasaran ni mesti sesuai kepada sasaran pelanggan kita, apakah profil mereka, dan mesti sesuai supaya kita tidak dapat permintaan akan terus meningkat. Dan kerana kita kesesuaian strategi pemasaran kita dengan sasaran pemasaran kita. Setelah kita tahu segmen pemasaran, yang keenam kita dah tahu strategi pemasaran, yang 4P tu, kita mungkin perlu melihat kepada produk kita, pembentukan produk dan juga dengan kaitan dengan pembentukan pasaran. Product development plus market development. This is the ENSOF matrix. Manakah yang paling sesuai untuk kita amalkan supaya kita berjaya dalam pemasaran. Apabila pemasaran telah selesai dibincang, maka kita masuk dalam strategi kewangan. Nombor 8, 9, 10, 11 adalah strategi kewangan. Yang ke-8 kita sebut tentang modal kerja. Modal kerja hanya dapat kita compute ataupun kita congak apabila kita tahu saiz pasaran, jumlah jualan yang kita perlu untuk berniaga, dan juga apakah strategi, our trading terms and condition with our suppliers, and that will be reflected in the modal kerja ataupun dalam working capital. So working capital kita matlamatnya lah
untuk mengurangkan penggunaan modal, dan kita masuk kepada modal tetap juga mengurangkan penggunaan modal tetap. Modal tetap ni macam aset tetap macam bangunan, kilang, kenderaan dan equipment dan sebagainya, ya. Dan bagaimana kita kurangkan modal ni ialah dengan satu strategi yang mudah, ya, iaitu sewa ataupun beli secara pinjaman. So ini nama dalam bahasa Inggeris leveraging, ya. Ataupun kita menggunakan kemudahan bank untuk meningkatkan pulangan kita lagi. Jadi apabila kita dah tahu modal kerja kita berapa, modal tetap kita berapa, kita nak kurangkan penggunaan modal, mungkin kita gunakan wang, mungkin kita sewa, mungkin kita lease, dan kita dapatkan kredit daripada pembekal, kita kurangkan penggunaan stocks, kita kurangkan memberi jualan secara kredit, dan kita tingkatkan jualan belian daripada pembekal dengan kredit yang agak tinggi yang mereka dapat terima. Secara tak langsung ini dapat mengurangkan penggunaan modal, maka kita punya pulangan terhadap equity akan dapat dimaksimumkan. Langkah yang ke-10 iaitu di manakah sumber modal yang kita dapat. Kita tahu sekarang dengan modal kerja, dengan modal tetap, kita baru tahu berapakah jumlah modal yang hendak kita gunakan untuk perniagaan ini. Jadi dengan langkah yang ke-8, yang ke-9 akan menentukan langkah yang ke-10, iaitu jumlah modal pusingan dan modal tetap akan memberi kita berapakah modal yang perlu untuk kita cari untuk membiayai perniagaan ini. Dan ada dua sumber modal, iaitu pertama sekali saham, iaitu modal kita sendiri, dan yang kedua ialah pinjaman, sama ada bank, sama ada kawan, pakcik, makcik, datuk, nenek, ataupun kata orang the angels, venture capitalist dan sebagainya. Tetapi ini patut cukup untuk menampung keperluan modal dalam perniagaan kita. Jadi kalau tak cukup, sekali lagi perniagaan kita is no go, tak boleh diteruskan. Dan kita tahu juga dalam sumber modal ni, kita tahu juga kos dia, berapakah kos untuk mendapatkan modal ini. Dan kita perlu balancekan modal sendiri dengan modal pinjaman, ya. Bank tak suka kalau kita pinjam terlalu tinggi benar. Umpamanya satu modal kita, satu modal bank. Tak mungkinlah bank seronok apabila dia tengok RM1 modal kita, RM3 modal dia. Jadi dia tidak akan suka. Ini menyebabkan bahawa perniagaan ini, sumber kewangannya, struktur perniagaan ini tidak stable. Dia kalau suka satu dengan satu. Tetapi ada juga kerajaan kita memberi pinjaman kepada SMEs kita, tidak mengira tentang ratio ni, nisbah ni. Umpamanya ada GLCs kita memberi pinjaman sampai ratio yang jadi 1:8. RM1 duit usahawan, RM8 duit yang disumbangkan oleh GLC ni, ya. Jadi itu yang pertama, nak membantu tu okeylah, tetapi dari segi kestabilan perniagaan itu akan boleh dipersoalkan, Dan yang ke-11, langkah ke-11 iaitu aliran tunai, Kita cakap tentang cukup modal, tetapi kemudian dalam proses kita berniaga, kita kena sentiasa pastikan bahawa baki tunai kita sentiasa dalam keadaan yang positif. Kita tidak mahu apa yang dinamakan putus tunai. Jadi apabila kita putus tunai, maka perniagaan terkendala, gaji tak dibayar, elektrik tak dibayar, macam mana nak teruskan perniagaan. Perniagaan yang terganggu atau terhenti disebabkan oleh apa-apa faktor saja, tapi faktor utama sekali faktor ketunaian lah. Dia akan menjejaskan kos operasi perniagaan itu. Nak mulakan balik akan menjadi masalah yang besar. Jadi oleh demikian, pastikan sentiasa bahawa perniagaan anda sentiasa dalam keadaan
mempunyai baki tunai yang positif. Langkah yang ke-12 iaitu PTE, pulangan terhadap equity chart, yang biasa dipopularkan oleh DuPont, syarikat minyak, syarikat cat daripada Perancis gunakan DuPont ni dalam segala pengurusannya, dan saya fikir memang bijak. Saya tak perlu bincang tentang balance sheet, tak perlu bincang tentang income statement atau nyata pendapatan. Yang terakhir kita bincang hanya PTE, pulangan terhadap equity chart, di mana di situlah adanya sebenarnya elemen penyata kewangan seperti penyata pendapatan dan juga penyata kunci kira-kira ada dalam tu semua sekali. Jadi kalau kita dapat summarizekan ataupun rumuskan dalam carta PTE ni, dia cukup sesuai ataupun cukup lengkap untuk kita mengkaji sama ada perniagaan kita ni viable atau tidak. Jadi dengan meletakkan semua kos-kos di bawah ni, daripada langkah pertama sampai ke langkah ke-12, maka kita dapat congak berapakah PTE kita, berapakah untung yang dapat dijana dalam setiap RM1 equity yang kita laburkan dalam perniagaan ini. Dan kalau PTE nya tidak memuaskan, katalah umpamanya PTE nya tak memuaskan, 30% tidak memuaskan, sebab kita nak bayar orang, nak bayar kita punya partners 15%, bawah 15% memang tak cukup lah. Jadi kena ada 30%. Kalau kita nakkan 30% PTE, maka kita terpaksa ubah suai strategi kita, ubah harga kita, ubah strategi sana, ubah strategi sini, modify sana, modify ini, supaya akhirnya PTE kita akan memperlihatkan ia sebanyak 30%. Dan kita pastikan strategi kita ni is reflected in the rancangan perniagaan dengan kita adakan apa yang dinamakan strategic mapping. Kita rumuskan semua strategi kita daripada mula, dari segi harga, dari segi modal kerja, dari segi modal tetap, hingga kepada aliran tunai dan juga strategi yang lain, strategi pemasaran, strategi kewangan, strategi HR, strategi operasi, strategi production, semuanya dimasukkan dalam rancangan perniagaan anda, mesti menghasilkan PTE yang memuaskan. Tetapi PTE yang memuaskan pulang pada masing-masing dan pulang pada industri. Jadi rancangan perniagaan anda perlu menyelitkan strategi, model perniagaan, KPI dan juga sumber kewangan dalam satu buku. Dan sebenarnya saya selalu ulang katakan bahawa rancangan perniagaan anda merupakan 50% dari kejayaan perniagaan anda. Jadi mana kalau anda tidak dapat menulis rancangan perniagaan yang baik, maka perniagaan anda mempunyai 50% kegagalan. Saya pusing balik dalam ayat tu, saya kata kalau kita dapat menjayakan atau dapat menulis rancangan perniagaan yang baik, maka besar kemungkinan perniagaan anda berjaya lebih daripada 50%. Dengan merancangkan atau menulis rancangan perniagaan yang viable dan berstrategi dan menggunakan fikiran yang kreatif. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.